Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi 13 Januari bersama saya Ramzan Muhammad Salfi. Tajuk utama pagi ini. Ditikam 14 kali, penyelia ditemui maut. Seorang lelaki ditemui maut dalam keadaan ngeri dengan 14 kesan tikaman dalam satu kejadian di Taman Pulasan, Bukit Mertajam petang semalam. Dalam insiden jam 3.10 petang itu, mangsa dikenali sebagai R. Manegaran 55 ditemui rakannya dalam keadaan terlentang di bilik utama di sebuah unit di tingkat bawah flat di taman itu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang penduduk di situ memaklumkan mengenai penemuan mayat mangsa. Beliau berkata mangsa iaitu seorang rakyat tempatan yang menjadi pembekal pekerja asing warga Myanmar kepada beberapa buah kilang di kawasan Bukit Tengah. Mangsa yang tinggal bersama dengan kira-kira 10 pekerja warga Myanmar itu ditemui terbaring di ruang bilik utama setelah rakannya melihat kesan darah di bahagian ruang tamu rumah. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemui mayat mangsa dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah dengan sebilah pisau ditemui tercacak di perut mangsa. 13 kesan tikaman di bahagian hadapan dan rusuk serta satu tikaman ditemui di bahagian belakang mangsa. Polis turut menemui satu pahat berhulu besi di singki bilik air utama tempat mayat mangsa ditemui. Suspek sedang dikenal pasti dan beberapa pekerja mangsa akan diambil keterangan bagi siasatan lanjut. Seorang bekas pengarah yayasan milik Kerajaan Negeri Perlis bergelar Datuk direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berkaitan kes menerima suapan dan salah guna kuasa berhubung pembelian 2 lot tanah yang dianggarkan bernilai lebih 1.8 juta ringgit pada tahun 2014 dan 2015. Magistrate Monica Joseph Gaisah membenarkan suspek direman 4 hari bermula semalam sehingga 15 Januari di Hospital Tunku Fauziah Kangar. Permohonan reman dilakukan di hospital berkenaan kerana suspek dinasihatkan untuk berada dalam pemantauan doktor selepas menjalani pemeriksaan kesihatan malam tadi. Kemarin, lelaki yang berusia 61 tahun itu ditahan pada pukul 3.13 petang di Pejabat SPRM Negeri Perlis selepas hadir memberi keterangan. Menurut sumber siasatan awal mendapati bekas pengarah itu telah menggunakan jawatan dan kedudukannya pada ketika itu bagi pembelian 2 lot tanah di Mukim Kurung Anai Perlis yang dianggarkan bernilai lebih 1.8 juta tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah yayasan milik Kerajaan Negeri Perlis. Siasatan mengikut Seksyen 17 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Memasuki hari kedua kempen pilihan raya kecil Cameron Highlands, 4 calon bertanding pastinya mahu membuka langkah segera mendekati pengundi. Pagi ini, calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor berada di Tanah Rata untuk membuat tinjauan mesra. Untuk butiran lanjut, apa kata kita bersama Syafiqah Damanhuri di sana. Syafiqah, apa yang dapat anda kongsikan? Baik, terima kasih Ramzan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pilihan raya kecil P078 Cameron Highlands, dan pagi ini apa yang dapat saya kongsikan daripada pemantauan saya, bendera-bendera dari Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional telah pun mula dipacakkan di sekitar kawasan komersial di Cameron Highlands. Dan apa yang dapat saya kongsikan, calon Pakatan Harapan iaitu M. Manegaran kini berada di Ringlet bagi memulakan kempen beliau pada hari kedua ini, dan beliau telah pun bertemu dengan penduduk kampung dalam program walkabout dan juga bersarapan di sana. Dan bagi calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor kini berada di Tanah Rata untuk memulakan kempen beliau juga dengan kempen walkabout dan juga bersarapan bersama dengan warga tempatan. Dan bagaimanapun, 2 calon bebas iaitu Salahuddin Bertalib dan juga Wong Seng Yi tidak memulakan kempen mereka pada hari ini atas urusan keluarga. Dan apa yang dapat kongsikan juga, hari kedua berkempen di Cameron Highlands ini bagi calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan berlarutan hingga ke malam nanti di beberapa kawasan sekitar Cameron Highlands, termasuk di perkampungan orang asli. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini bagi pilihan raya kecil Cameron Highlands P078. Kembali bersama rakan setugas di Seri Pentas, Ramzan.
Baik, terima kasih Syafiqah atas laporan itu tadi. Siasatan menyeluruh dan secara telus perlu dilakukan dalam menyelesaikan kemelut yang melanda Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Perlis. Tegas Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Mukris Mahathir, siasatan perlu dilakukan secara diplomatik dalam memastikan integriti parti dapat dikukuhkan. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah berkata kenyataan serta laporan polis yang dibuat Setiausaha Bersatu Perlis, Wan Saiful Wan Jan perlu diambil serius. Katanya Bersatu sebuah parti yang menekankan integriti dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan. Atas sebab itu, Setiausaha Agung telah mengambil alih kepimpinan Badan Pimpinan Negeri Perlis. Jadi tindakan ini adalah semata-mata untuk meredakan keadaan dulu, siasatan dimulakan, kemudian apa jugalah tindakan yang perlu diambil akan kita ambil demi menjaga nama baik Parti Bersatu itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyertai kayuhan Fun Ride 40 km program pra-pelancaran perlumbaan basikal sempena Red Eagle Tour 2019 di Medan Bandar Alor-Star semalam. Kemelut dalaman itu bermula setelah Wan Saiful digugurkan dari kepimpinan parti negeri itu dengan alasan faktor kesihatan. Wan Saiful bagaimanapun mendakwa pengguguran itu dibuat atas faktor lain membabitkan krisis integriti kepimpinan Bersatu Perlis. Sebab expectation dia, harapan dia ialah Dakwa disamun RM160,000 di Bandar Kinrara. Namun dek kenyataan bercanggah kepada polis, akhirnya tembelang dua lelaki itu pecah. Natijahnya mereka ditahan reman selama 4 hari kerana membuat laporan palsu. Mahkamah Petaling Jaya membenarkan reman terhadap kedua-dua suspek itu bermula semalam sehingga Selasa depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Kesiasaan. Dalam kejadian Khamis lalu, suspek mendakwa dilanggar oleh sebuah kenderaan lain dari arah belakang. Sebelum disamun, dua lelaki yang melarikan wang tunai berjumlah RM160,000 yang baru dikeluarkan dari sebuah bank di Bandar Kinrara. Bagaimanapun, polis menahan suspek dan rakannya di kediaman mereka di Bandar Kinrara dan Batu Sembilan Ceras. Susulan siasatan mendapati terdapat beberapa kenyataan bercanggah. Pemeriksaan di premis itu berjaya menemui semula wang tunai berjumlah RM49,400. Hasil soal siasat, kedua-duanya mengaku berpakat membuat cerita mengatakan wang RM160,000 yang juga milik syarikat itu disamun. Tujuannya bagi menipu pekerja dan membolehkan mereka menggunakan wang berkenaan untuk menyelesaikan pelbagai hutang peribadi berjumlah kira-kira RM100,000. Kerajaan Negeri Sabah memberi jaminan semua mangsa kebakaran di Kampung Pasir Putih Putatan, Kota Kinabalu yang hilang tempat tinggal Jumaat lalu akan dibantu. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, perkara itu akan dibincangkan dengan agensi berkaitan secepat mungkin. Datuk Seri Muhammad Syafiee meluangkan masa hampir sejam melawat pusat penempatan sementara mereka di Dewan Serbaguna Putatan pagi semalam. 329 mangsa daripada 76 keluarga yang terlibat dalam kebakaran itu ditempatkan di pusat penempatan sementara ini. Beliau berkata bantuan keperluan harian serta makanan kini sedang disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat serta beberapa badan bukan kerajaan NGO. Jadi kita tidak boleh lihat keadaan ini, kena ada duduk macam mana bincang. Kita tidak boleh letak sini sampai 6 bulan dari Dewan. Salah seorang mangsa, Mat Jani Kaiman, 68 tahun, berharap dia dan keluarga akan dibenarkan menduduki semula kawasan asal rumah mereka. Ia kerana mereka sudah menetap di kampung itu selama 45 tahun selain tiada tempat lain untuk dituju. Kita merayu kepada Ketua Menteri dan merayu kepada parlimen-parlimen yang petatan ini P173 merayu kita punya Dun Datuk Uda Culai. Jadi merayu sama dia orang lah untuk kembalikan tempat kedudukan ini. Berapa banyak yang menjadi mangsa begini. Jadi kebakaran begini tidak berlaku, tidak diduga. Dalam kejadian kira-kira jam 12.53 tengah hari itu, 55 rumah setinggan musnah dalam kebakaran yang melibatkan kawasan seluas 4 hektar itu. Api sukar dikawal ekoran tekanan air pilih bomba rendah serta rumah yang dibina terlalu rapat.
Tekanan pilih bomba memang ada tetapi tidak begitu mencukupi. So kita dibekalkan dengan kita punya 3 water tanker kita daripada Balai Bomba KK, Penampang dan juga Lintas, dan kita dibekalkan oleh bekalan air berkenaan lah. Alhamdulillah dengan bekalan berkenaan kita dapat mengawal ya daripada berapa ratus buah rumah ni kepada 55 buah dengan dibantu oleh bomba tentera. Mereka pun ada juga bekalan air water tanker mereka dan juga agensi-agensi yang lain lah. Kementerian Pembangunan Usahawan berkemungkinan akan dijenamakan semula dengan penambahan frasa koperasi. Menterinya Datuk Seri Muhammad Rezwan Mat Yusof berkata, perkara itu akan dibincangkan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tempoh terdekat. Kita akan cubalah. Saya akan berbincang dengan Yang Amat Perdana Menteri kalau perlu mengadakan satu minta kelulusan Jemaah Menteri. Ya, kita akan cuba. Tetapi saya betul rasa orang kata tu molek juga kalau koperasi itu, Kementerian Koperasi dan Pembangunan Usahawan. Itu molek tu. Tapi sama ada kita boleh guna pakai itu pulang kepada Yang Amat Berhormat Menteri. Jelas beliau, cadangan yang diusulkan oleh Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Abdul Fattah Abdullah itu dilihat relevan. Ia berdasarkan sumbangan besar koperasi dalam pertumbuhan ekonomi negara. Terdahulu beliau berucap dalam majlis perasmian Konvensyen Pemerkasaan Koperasi berlandaskan semangat bekerjasama dan keusahawanan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Turut hadir Timbalan Presiden Angkasa Datuk Kamaruddin Ismail serta Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Nordin Saleh. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Pepatah paling tepat menggambarkan jasa serta pengorbanan seorang bapa, Ahmad Bastaman Sulaiman dari Kota Baru, Kelantan. Tidak kenal erti penat, lelah atau jemu, beliau terus memberi sokongan kepada anaknya, Muhammad Ikhwan, 27 tahun, yang putus kaki kiri akibat kemalangan jalan raya 8 tahun lalu. Melihat keadaan anaknya yang mengalami kemurungan setelah tragedi itu, Ahmad Bastaman tekad menubuhkan pertubuhan membantu OKU Negeri Kelantan, Ihsan. Dipengerusikan Muhammad Ikhwan sendiri, pertubuhan itu mahu membantu individu yang senasib dengannya di seluruh Kelantan. Asalnya, selepas aksiden tu, ayah nak buat pertubuhan ni untuk kuatkan semangat saya lah. Nak kena bahawasanya ramai lagi orang support kita lah. OKU ni, lebih berat lagi. Itulah abah lah semua. Jadi sekarang kita dapat jumpa dengan OKU. Kadang-kadang lebih buat ada kita. Jadi kita semangatlah nak hidupnya. So saya tubuhkan pertubuhan itu untuk dapat bergaul dengan orang-orang seperti dia. Untuk memulihkan mentaliti dia dan jiwa dia. Maka kita buatkan mesyuarat agung untuk menubuh tubuhan ini bersama dengan orang-orang cacat, yang mana ramai di antara orang cacat itu adalah disebabkan penyakit dan kemalangan, kecil manis dan sebagainya lah. Sehingga kini kira-kira 200 OKU yang cacat anggota akibat kemalangan dan pelbagai penyakit berjaya dibantu, antaranya menerusi pembiayaan kos rawatan kesihatan atau modal permulaan perniagaan. Ihsan mendapat dana dari Kerajaan Negeri Kelantan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan syarikat korporat dengan kerjasama Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian dan Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. Pertubuhan ni macam kita minta bantuan, macam minta mohon kursi roda, ketangan pasu apa semua. Macam mak saya OKU juga. Dia perlukan macam kursi roda dia. Bagi orang kat Sarah lah OKU mak saya. Anak saya pula OKU juga tapi dia tak ada. Buat masa ni tak ada itulah ke hospital sajalah untuk kita pergi ulang alik. Bagus pertubuhan ni sebab dia bagi kita sumbangan. Lepas tu kadang-kadang dia bagi kita semangat. Macam dia bagi saya bekerja. Walaupun tak bagi, memang dia kadang-kadang dia ada bagi semangat bonus kat saya macam tu kan, semangat.
Patutnya saya boleh kerja, dapat gaji macam orang biasa. Selain kursus, seminar serta latihan melibatkan motivasi dan sesi kaunseling untuk ahli, pelbagai aktiviti lain turut diadakan bagi mengisi tabung keuangan pertubuhan itu, termasuklah Festival Amal Nasyid 2019 yang akan diadakan 9 Mac depan. Bagi yang ingin menyampaikan sumbangan, boleh menghubungi Ahmad Bastaman atau menyalurkan sumbangan di akaun Tertera.